الحمد لله الذي وصانا ببر الوالدين ونهانا عن عقوقهما، جعل سبحانه رضاه في رضاهما وسخطه في سخطهما، وأشهد أن لا إله إلا الله قرن شكره بشكرهما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمر أمته بإحسانهما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan sidang jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan, marilah kita tinggalkan sejenak perbuatan yang lalai, yakni sia-sia, yang bertentangan dengan sunnah serta adab, yaitu semua tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual atau tidur ataupun bermain telefon bimbit. Bagi melengkapi kewajipan solat Jumaat hari ini, marilah kita menghayati bicara mimbar yang bertajuk memuliakan ibu bapa, tanggungjawab dan cabaran. Ma'asyiral muslimin, kemuliaan ibu bapa dan darjat ketinggian keduanya telah dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, berbunyi, suatu hari ketika Nabi SAW menaiki anak tangga mimbar, kedengaran baginda menyebut amin. Kemudian Nabi menyebut amin ketika menaiki anak tangga kedua. Begitu juga sewaktu menaiki anak tangga yang ketiga. Kemudian para sahabat berkata, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali. Lalu Nabi SAW bersabda, ketika menaiki anak tangga yang pertama, Jibril muncul dan berkata, celakalah orang yang bertemu Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebaik sahaja Ramadan berlalu pergi. Maka aku berkata amin. Ketika menaiki anak tangga yang kedua, Jibril pula berkata, celakalah orang yang sempat hidup bersama ibu bapanya atau salah seorang daripadanya, tetapi kebersamaannya dengan ibu bapa tidak menjadi penyebab untuk memasuki syurga. Maka aku berkata amin. Seterusnya, ketika aku menaiki anak tangga yang ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang mendengar namamu disebut tetapi ia tidak berselawat ke atasmu. Maka aku berkata amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahawa di antara orang yang didoakan kecelakaan ialah individu yang tidak berbuat ihsan dan tidak berbakti kepada ibu bapanya. Tuan-tuan, kemuliaan ibu bapa juga telah dinyatakan melalui suratul Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan kufur, dan janganlah engkau menengging maupun menyergap mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia yang bersopan santun.
Tuan-tuan, begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu fi sakhatil walidain." Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua-duanya. Ma'asyiral muslimin, sekiranya diamati, Al-Quran menggunakan kalimah uf sebagai contoh ungkapan yang boleh menyinggung perasaan ibu bapa. Kenapa kalimah uf dijadikan contoh? Kerana penggunaan huruf fa menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang manusia daripada menyakiti hati ibu bapa dengan selemah-lemah budi dan nada. Sebagai contoh, membuat bunyi dan sebarang perbuatan untuk menzahirkan keengganan atau ketidakselesaan ataupun ketidakpuasan seorang anak terhadap sesuatu yang diminta untuk dilaksanakan. Kenyataan ini menunjukkan bahawa perbuatan menyinggung perasaan ibu bapa dengan kalimah yang lebih kasar dan kesat adalah haram dan suatu bentuk kebiadaban yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, sesiapapun yang dikurniakan kesempatan hidup bersama ibu bapa akan berhadapan dengan ujian dan cabaran untuk memenuhi tanggungjawab sebagai anak yang soleh dan cemerlang dan juga berbakti kepada mereka. Dalam erti kata lain, seorang anak hendaklah memenuhi keperluan yang asas dan menyantuni hajat kedua-duanya, terutama ketika mereka sudah lanjut usia dan tidak sehat. Tatkala ini tuan-tuan, ujian dalam bentuk wang ringgit, harta benda, masa dan emosi merupakan elemen ujian utama yang pasti akan dilalui oleh setiap insan yang bergelar anak. Tegasnya, sebagai seorang anak yang telah membesar dewasa dan juga berjaya, tanggungjawab ini tidak wajar dilihat sebagai beban, tetapi sepatutnya hendaklah disyukuri. Kehadiran mereka dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, adalah anak kunci untuk membuka syurga dan meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mimbar yakin, tuan-tuan jemaah sekalian yang telah mendirikan rumah tangga tentu mudah untuk memahami keperitan hidup seorang insan yang bergelar ibu atau ayah setelah merasai sendiri cabaran membesarkan anak-anak. Yang pasti, tanpa pengorbanan ibu bapa, siapalah kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seandainya kita ini masih mengingati detik-detik indah apabila berada dalam gakapan ibu dan ayah, kita dibelai dan dimanja, walaupun penatnya masih belum hilang. Bahagia melihat wajahnya, mengukir senyuman, walaupun tubuhnya kesakitan. Mereka sentiasa berusaha memberikan yang terbaik. Sudah pasti tiada seorang anak pun yang akan mensia-siakan sedetik pun kehidupan insan yang bergelar ibu dan bapa. Mungkin inilah hikmah Allah memadam semua memori indah kita sewaktu kecil bersama ibu bapa untuk menguji tahap keikhlasan dan darjah kebaktian seorang anak. Ini selari dengan pandangan Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya, seandainya haram menderhaka ibu bapa tidak disebut dalam Al-Quran, sudah memadai akal manusia memahami tanggungjawab berkhidmat dan berbakti terhadap kedua-duanya. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah, suka hati mengingatkan kepada jamaah
yang masih mempunyai kedua-dua ibu bapa atau salah seorang dari mereka untuk menunaikan tanggungjawab dan berbakti mengikut kemampuan masing-masing. Antaranya yang pertama, bagi yang tinggal berjauhan, keraplah berhubung untuk bertanya khabar, dan bagi yang mampu, hulurkanlah bantuan kewangan walaupun mereka tidak memintanya. Kedua, bagi yang masih berada di alam persekolahan atau pengajian, belajarlah bersungguh-sungguh. Hapuskanlah penat lelah mereka dengan kejayaan anda dari sudut pencapaian ilmu dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, bagi individu yang pernah melalui layanan kurang baik daripada kedua ibu bapanya, ia bukannya alasan untuk mengabaikan atau membalas dendam terhadap ibu bapa. Tuan-tuan, dibimbangi kelak anda pula diperlakukan dan dilayan sedemikian oleh cahaya mata anda sendiri. Tamatkanlah ia dengan kemaafan. Moga-moga itu semua menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala membuka luas pintu rezeki dan membentangkan hamparan barakah serta redanya kepada mereka yang memuliakan kedua-dua ibu bapa. Tuan-tuan, banyak kejadian telah menunjukkan bahawa manusia yang mengabaikan ibu bapa akan merasai kesempitan hidup dari semua arah, sama ada di dunia maupun di akhirat, jika tidak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزكرنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا ke bawah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kadzalika maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal-waba والداء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل ماليزيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan wakaf. Ya Allah, rahmatilah kehidupan mereka yang sentiasa bersedekah dan memudahkan kehidupan masyarakat. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah doa yang kami mohon ini diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.